Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini saya akan membuat pembincangan bagi kursus pengalaman awal di sekolah, iaitu laporan projek ALS. Okay. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkanlah diri ini. Nama diberi Muhammad Adib Adwa bin Muhammad Zali dan nama metrik 203458. Program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Kita pergi kepada latar belakang sekolah menengah kebangsaan pada Pulut, di mana sekolah yang saya menjalankan kursus ini. Baik, untuk sejarah sekolah. Sekolah menengah kebangsaan Badan Pulut telah dibuka secara rasminya pada 5 Januari 1986. Pengasasnya adalah Encik Rohmat bin Yusuf bersama beberapa orang guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Omar Dungun dan guru-guru dari sekolah-sekolah berdekatan. Beliau pernah berkhidmat di Kuala Lipis, Pahang, Johor dan beberapa sekolah menengah di Dungun. Sebagai seorang yang berpengalaman dan aktif dalam pembangunan pendidikan, beliau telah dilantik sebagai ahli panel STPM peringkat negeri, pengerusi PKG Bukit Besi dan juga pengerusi aktiviti agama di Dungun. Pencapaian terbaik sekolah adalah pada tahun 2011 di mana mendapat pengiktirafan NKRA SKPM Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu tawaran baru bai'ah kepada pengetua dan semua warga sekolah kerana menunjukkan peningkatan dalam kecemerlangan PMR dan SPM tahun 2010. Selain itu juga kegemilangan SMKPP diteruskan pula apabila mendapat naik Johan dalam pertandingan mural peringkat kebangsaan anjuran JKR dan PLAS, di mana habuan yang diperolehi mencecah RM15,000. Seterusnya adalah visi dan misi sekolah. Untuk visi, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangun potensi individu bagi memenuhi aspirasi, dan motonya berilmu dan beramal. Ini adalah lokasi sekolah. SMK Padang Pulut terletak di pinggir Bandar Dungun, iaitu di Kampung Padang Pulut, Mungkin Jerangau 2, daerah Dungun, Terengganu Darul Iman. Kampung Padang Pulut ini yang terletak di barat daya Bandar Dungun adalah sebuah kampung pertanian yang termasuk dalam wilayah Lembaga Kemajuan Terengganu ke tengah. Jarak SMKPP dari Bandar Dungun ialah kira-kira 27 km dan jaraknya dari Bandar Bukit Besi pula ialah 15 km. Kawasan persekitaran sekolah ini terdiri daripada kawasan pertanian, perumahan kampung, kebun-kebun kecil getah, kebun kelapa sawit, dusun, buah-buahan dan kawasan hutan sekunder. Ini adalah gambar persekitaran sekolah dan bilik darjah. SMK Padang Pulut adalah antara sekolah harian yang menawarkan subjek reka bentuk dan teknologi untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Di sekolah ini mempunyai 2 kelas yang menawarkan subjek reka bentuk dan teknologi. Pada masa saya di sekolah, pelajar tingkatan 3 dipecahkan kepada 2 kumpulan bersama 2 orang guru subjek ini. Hal ini disebabkan subjek RBT ini merupakan subjek yang lebih kepada amali dan memerlukan perhatian sepenuhnya dari guru untuk mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini. Seterusnya, cikgu di SMK Padang Pulut juga hanya menjalankan amali RBT melalui pembelajaran dalam talian dan melihat video tutorial di platform YouTube. Akhir sekali, sebagai guru hendaklah mengambil kira pelbagai aspek dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek ini dengan baik sekali. Baik, seterusnya adalah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Selama saya melakukan pemerhatian,
Untuk aspek aktiviti yang dilakukan di dalam bilik darjah semasa PDPR secara dalam talian, guru menggunakan kaedah melakukan aktiviti menggunakan platform Google Meet untuk perbincangan tajuk-tajuk semasa PDPR. Kedua, cikgu menggunakan quizzes Google Form untuk kuis bagi mengetahui tahap pencapaian pelajar untuk tajuk yang telah diajar. Yang ketiga adalah cikgu mengadakan intro ataupun pengenalan untuk sesi induksi dengan tayangan video. Dan seterusnya soal jawab melalui Google Meet. Baik, untuk aktiviti untuk aspek yang kedua, iaitu kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang digunakan semasa PDPR. Untuk ABM, cikgu menggunakan kemudahan internet dan telefon. Manakala untuk BBM, cikgu menyediakan modul pengajaran kepada pelajar. Cikgu membuat quizzes, YouTube, WhatsApp, Telegram dan Didik TV. Baik, untuk aspek ketiga ini, amalan pedagogi yang digunakan semasa PDPR. Baik, cikgu menggunakan kaedah pemetaan pengajaran dan pembelajaran adalah penyusunan, pengurusan grafik yang memaparkan secara berfokus pengetahuan, kemahiran dan idea utama yang harus diterima oleh murid terhadap sesuatu topik, unit atau kursus. Memperkenalkan teknik pemetaan dalam proses PDPR untuk mewujudkan keberkesanan dalam perancangan dan penyampaian pembelajaran. Okay, yang berikut adalah 3 istilah amalan pedagogi, iaitu pedagogi bermaksud perkongsian ilmu secara kolaboratif dalam kalangan pelajar, pembelajaran kendiri. Kedua, heutagogi, pembelajaran akses kendiri sementara penerokan ruang cyber dengan komunikasi yang mempunyai feature-feature yang canggih yang memudahkan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah cybergogi, iaitu amalan yang dipraktikkan. Baik, penggunaan pemetaan pengajaran dan pembelajaran juga bertujuan supaya PDPR yang berlaku secara lebih berfokus serta mampu untuk mengintegrasikan dengan pelbagai aspek dalam pendidikan. Dan aspek yang keempat adalah penyediaan rancangan pengajaran yang digunakan semasa PDPR. Semasa saya menjalani kursus pengalaman awal di sekolah ini, guru pembimbing saya menyediakan rancangan pengajaran melalui rancangan pengajaran harian, iaitu ERPH. Baiklah, untuk refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Aspek yang pertama, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan budaya sekolah dan budaya kerja. Antara kelebihan yang boleh diperkatakan di sini adalah para pelajar dan guru dapat memupuk nilai disiplin dalam diri masing-masing menerusi budaya yang diamalkan di sekolah. Hal ini kerana dalam pelaksanaan tersebut ia melibatkan pengurusan masa. Selain itu, budaya di sekolah ini dapat mewujudkan nilai saling membantu dan bekerjasama antara berbagai pihak di sekolah dan merealisasikan budaya tersebut. Hal ini kerana dalam amalan ini ia melibatkan pihak guru dan pelajar serta staf sokongan sekolah yang menjayakan bersama setiap budaya yang diamalkan di SMK Padang Pulut. Manakala bagi kekurangan yang dapat saya perkatakan di sini termasuklah dari segi pengurusan masa. Hal ini kerana terdapat sesetengah pihak tidak kira di kalangan pelajar ataupun guru yang kurang menempati masa seperti yang telah ditetapkan kerana sedikit kelewatan untuk menyertainya secara dalam talian. Baik, untuk proses pengendalian aktiviti pula, SMK Padang Pulut adalah sekolah luar bandar yang aktif dalam badan berunit uniform, bukan sukan permainan dan co-akademik, terutamanya unit uniform Kadet Jabatan Pertahanan Awam KJPAM di sekolah. Jika aktiviti kurikulum secara bersemuka di SMK Padang Pulut, mereka akan mengadakan kelas pada hari Selasa sahaja. Setiap pelajar diwajibkan memakai baju unit uniform pada setiap hari Selasa. Pada hari Selasa juga, selepas perhimpunan pelajar diminta tunggu sebentar untuk taimak unit uniform mereka. Untuk kepentingan aktiviti kurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Menurut guru,
penolong kanan kurikulum SMK Padang Puluh iaitu Pun Haslim berkata, antara kepentingan utama aktiviti kurikulum ini adalah sebanyak 10% markah kurikulum akan diambil kira dalam permohonan pelajar untuk kemasukan ke IPTA dan IPTS dalam negara. Selain itu, kepentingan aktiviti ini juga membolehkan pelajar dapat menimba pengalaman selain daripada belajar akademik supaya mereka tahu akan badan uniform, kelab, persatuan dan permainan yang ada di sekolah agar pihak sekolah tidak mahu melahirkan pelajar yang lemah dan kurang cergas dalam aktiviti kurikulum ini. Baik, untuk kesimpulan yang saya dapat nyatakan setelah 2 minggu saya berada di SMK Padang Puluh dan juga secara dalam talian ini adalah semua pihak di sekolah amatlah membantu saya secara dalam talian dan di sekolah untuk menjayakan kursus PALS ini. Selain itu, guru di sekolah sangatlah beramah ketika saya mendapatkan maklumat sekolah dan terdapat guru yang menceritakan sejarah selama dia menjadi seorang guru. Untuk saya ambil iktibar dan memberi semangat untuk menjadi seorang guru. Ya, kita hendaklah memahami topik yang akan dipelajari yang akan diajar sepenuhnya sebelum mengajar untuk memastikan pelajar mendapat ilmu sebaik mungkin. Seterusnya, setiap guru perlulah menjadi seorang yang kreatif dan inovatif untuk mendidik pelajar. Akhir sekali, seorang guru tidak sepatutnya menjatuhkan semangat pelajar di sekolah. Kursus pengalaman awal di sekolah adalah sangat membantu kepada bakal guru kerana ia memberi pendedahan awal kepada saya. Baik, untuk cadangan program berkaitan sulam, program lawatan sekolah yang telah menjalankan sulam ini dan menjalankan tembuburan kepada guru mengenai tingkah laku kepimpinan pelajar. Ini adalah cadangan program yang saya cadangkan. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga SMK Padang Puluh kerana telah memberikan peluang dan ruang kepada saya untuk belajar selama 2 minggu ini. Sekian, terima kasih.